Alright, so sekarang kita akan proceed dengan exercise yang kedua, page 4, iaitu class about me. So, untuk setiap file yang baru, kita kena pergi file new Java. Okay, jangan sambung dekat bawah ni, tak boleh. Satu file hanya untuk satu kelas. Okay, pergi file new, mana tadi? File new. Itu kena sabar lah. Java. Kemudian yang di bawah ni, kalau kita dah pernah guna tadi, dia akan ada macam-macam benda. So, kita boleh klik button clear. Clearkan dia. Dan ini file tadi, hello world, nak pangkah boleh, nak stay pun boleh. Okay. So, Maiden nak startkan dengan komen dulu sebab nak bagi tahu bahawa ini adalah exercise 2, page 4. Okay. So komen ni dia boleh berada di mana-mana, di atas, di tengah, di bawah, di tepi, di depan, boleh berada di mana-mana. Okey. Untuk exercise yang dia adalah about me. A mesti huruf besar, M huruf besar untuk membezakan bahawa dia adalah dua perkataan. Open curly bracket. Maiden tak letak dah komen di belakang. Ini nama kelas. Kemudian kita akan buat method main, public, static, spelling kena jaga. Void main, string as capital letter, ada square bracket, ada argument, close bracket and open curly bracket untuk open method main. Okay, kemudian selang sikit baru kita buat outputnya. Ada berapa output dekat sini? Ada 3. System.out.print. Apa yang kita nak print adalah my name is, tulis nama masing-masing. Okey, saya nak tulis nama saya Mama Mila. Semicolon. Kena letak semicolon di belakang. Yang kedua, walaupun boleh je copy paste tapi cuba elakkan daripada copy paste. Type lagi sekali untuk membiasakan diri kita menyebut dan menulis. Sambil tulis tu sebut system as capital letter dot out dot print. Apa yang kita nak print seterusnya? Umur kita. I am Madam 40 years old. Tuanya saya. Close bracket dan semicolon. Ada output lagi. Output yang ketiga. S capital letter. System.out.print. Okay. I study at matriculation. Tulis kat situ. Study at KMPK. Semicolon. Benda ni boleh gerak-gerakkan dia. Okay, boleh gerak-gerakkan ni. Kalau duduk bawah sangat, bawa naik atas. Yang tepi ni pun sama. Kalau dia kecil, tolak tepi. Okay, lepas tu close untuk method main dan close untuk class. Okay, dia nak duduk di bawah boleh, nak duduk di tepi pun boleh. Okay, nak duduk kat sini pun boleh. Alright. Dah siap? Oh, ingat system.out.print ini adalah output. Dan output yang kita nak paparkan nampak ada double quote. Maksudnya dia nak paparkan message ataupun perkataan ataupun ayat, bukan value. Bila dah siap, kita kena save untuk tukarkan nama Grabs 3 ni kepada nama aboutme.java. So, cara nak save, pergi dekat file, save as. Lepas tu pilih lokasi. Saya tadi nak save dekat D.
dan nama dia Java 2022 dan dia akan ada terus about me.java. Sepatutnya ada terus. Kalau tak ada kena type manually dan lepas tu klik save. Okay, klik save. Bila klik save dia automatically close box tadi tu. Dan dia dah bertukar menjadi perkataan about me.java. Bila nama file kita dah bertukar sama dengan nama kelas, maka kita dah boleh compile. So nak compile buat naik atas sikit. Ada dua button yang kita akan pakai. Satu button hijau simbol plus ini untuk compile. Nak check ada error ataupun tidak. Okay, klik compile. Nampak ada satu error. So bila ada error, kita kena betulkan error tu. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya apakah error yang telah saya buat? Kalau tengok kat sini dia tunjuk di tengah ni. Public, betul. Kadang-kadang error tu dia tidak tunjuk di tempat yang sepatutnya. Dia tunjuk tempat yang dia rasa dia nak tunjuk. So kita kena check betul-betul. So kesalahan saya adalah public, saya tak letak huruf B. Okay, kita betulkan. Kemudian kita klik je simbol save ni. Dan kita compile lagi. Sampai dia complete. Macam tu. Kalau dah complete, then baru kita boleh run. Complete baru run. Run kita akan dapat output. Nampak tak output dekat sini? Okay. My name is Mama Mila EM 50 years old. I study. Nampak tak dia duduk satu baris? Adakah awak expect dia akan keluar macam ni? Daripada coding yang awak buat ni, apa yang you bayangkan yang akan keluar nanti? Awak bayangkan dia keluar sebaris ke? Ataupun awak bayangkan dia keluar 3 baris ni? Apa yang you imagine tadi? You rasa yang akan keluar? Sebaris ataupun 3 baris? Tiga. Ya. Inilah yang penting. Sebab dalam soalan exam, awak boleh tengok past year question pun ada dengan awak. Ada soalan dia bagi dan awak tulis output sahaja. So kalau dia bagi coding macam ni, dia suruh tulis output, confirm kosong markah. Okay, kenapa dia keluar sebaris macam ni? Sebab kita tak bagi lagi instruction dekat komputer untuk keluarkan secara 3 baris. Kita tak bagi tahu. Yang kita bagi tahu dia hanyalah keluarkan, 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 display, 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 paparkan, paparkan, paparkan. So dia papar saja. Dia tak ada menerima instruction untuk pergi kepada baris yang berikutnya. Okay, so Medan akan tambah komen dekat bawah ni. Korang pun tambah juga. Komen yang pertama adalah print line. Okay, print line ini digunakan untuk go to next line after apa saya nak cakap, maksudnya dia akan keluar selepas dah tulis benda ni. After display statement. Display statement lah. Okay. Maksud dia, go to next line after display statement. Contoh, kalau saya letak print line dekat sini, ln di sini, nampak maksudnya dia akan pergi kepada next line after display statement. Maksudnya after keluar my name is Mama Mila, after yang ni, then dia akan go to next line. Okay, ataupun saya macam mana macam mana nak tulis? Bolehlah kot, fahamlah kot. Okay, kita tengok effect dia. Ingat ayat dia ni, dia akan go to the next slide after display statement. So, saya cuba run. Okay, nampak tak dia akan keluar? My name is Mama Mila dan dia pergi next line. Kenapa dia pandai pula pergi next line? Sebab kita dah letak instruction ln.
di mana ln ini berfungsi untuk memberi arahan go to next line, tetapi after dia dah display statement ini. Clear tak? So, kalau yang berikutnya saya nak buat turun bawah juga supaya I study at KMPK tu duduk baris yang berikutnya, apa kita kena buat? Tambah ln dekat sini. Maksudnya, dia akan paparkan I am 50 years old dan kemudian dia akan minta kita go to next line. Okay, kalau saya cuba run. Okay, nampak tak dekat sini? Dia dah turun bawah. Kenapa dia turun bawah? Sebab kita ada tulis ln. Okay, ln ni adalah selepas paparkan dia akan go to next line. Okay, ni dia nak tanya, perlu tak untuk last statement ni saya letak ln? Berfungsi ke tidak ln ini? Perlu ataupun tidak? Tolong respon. Respon dekat grup boleh, voice boleh. Sebab you kena terlibat secara aktif bila melibatkan coding. Kalau tak nanti lagi confused. Perlu tak letak ln untuk I study at KMPK? Tak perlu. Yes, betul. Tak perlu sebab selepas keluar I study KMPK tak ada apa dah nak pergi bawah. Ada yang kata perlu, ada yang kata tak perlu. Okay, kena ingat apa tujuan ln ni? Untuk go to next line. Kalau kita tengok yang last ni, kenapa tak perlu? Dia tak perlu letak. Kenapa tak perlu? Sebab selepas I study at KMPK, perlu ke nak turun bawah lagi? Tak perlu turun, dia dah habis sampai sini. Dia dah habis dah, tak perlu nak turun. Tapi kalau nak letak juga, dia tidak memberi sebarang efek. Okay, saya buka Dia tidak memberi sebarang kesan. Sebab apa dia tak efek? Sebab lepas I study at KMPK, turun bawah. Turun bawah tak ada apa pun nak display. So tak perlu letak. Okay. Nak letak boleh, tak letak boleh, dia tak ada efek. Yang penting saya nak awak tahu apa tujuan letak ln ni. Bukan main letak sesuka hati, tapi kena tahu function dia untuk apa. Kenapa perlu letak? Kalau yang ni, kenapa tak perlu letak? Sebab tak ada apa dah nak display. KMPK ni last statement. Tak perlu nak pergi bawah lagi dah. Okay, kalau letak dia tak akan memberi efek. Letak, tak letak, tak ada beza. Yang penting, saya nak awak tahu fungsi ln ni. Okay, cuba tengok dekat sini. My name dan juga I am ni dia sebaris. Kenapa I study ni dia duduk jauh? Kenapa dia ada gap dekat situ? Sebab dekat sini nampak tak? Dekat open curly bracket dia jauh. Kena duduk dekat. Kena duduk dekat curly bracket. Bila duduk dekat, saya run. Dia akan rapat lah nampak ni. Dia akan sebaris. So space ini juga memberi kesan. Contoh saya buat jarak lagi ni, space. Space ni memberi kesan. Kalau dalam exam dia buat space, awak kena ambil kira space ni. Bila ada space, awak tak boleh jawab secara sebaris macam ni, salah. Bila ada space panjang macam tu, maksudnya jawapan awak pun akan tulis macam ni. Jawapan awak akan tulis macam ni. Ada jarak. I study ni ada jarak. Kena ambil kira space tu semua. Okay? Boleh? So kalau tak nak jarak, tak. Kalau jarak sikit dia akan efek. Kalau ada satu space, dia akan efek untuk satu space. Okay. Nampak tu? Dia ada gap. Sebab selepas double quote, dia akan ada space. That's why dia jarak. Okay. Sampai sini boleh tak? Baru madam ajar untuk ln. Lepas ni madam nak ajar untuk penggunaan backslash n. Backslash n ini juga digunakan untuk next line. Tetapi tetapi macam mana berfungsi tetapi ia berfungsi mana nak cakap berfungsi mengikut kedudukannya, location dia berada di mana, di situlah benda tu akan berlaku. Okay, boleh madam proceed dengan backslash n. Okay.
Okay, backslash n Yang ketiga nanti medium nak ajar pula backslash t. So 3 perkara ni medium nak ajar pagi ni. Okay, untuk function keyboard tag. Okay, jarak lah. Okay. So print line ni dah selesai. Sekarang medium akan pergi kepada penggunaan backslash n. Sama function untuk next line tetapi ia berfungsi mengikut kedudukannya. Kalau print line tadi, dia berfungsi after display statement. Tapi yang backslash n, dia duduk di mana-mana tempat dia ada, itulah dia akan turun bawah. Okay. So, cara penulisan dia. Medium buang perkataan ln. Medium buang. Okay, kembali kepada asal. Dekat bahagian bawah pun saya clearkan. Okay. Sekarang saya akan run je sebab tadi dah compile. Okay, bila run, kita akan dapat output sebaris. Kita tak mau sebaris. Kita nak dia duduk 3 baris. Dan saya tak nak pakai ln, saya nak pakai backslash n. Jadi, backslash n dia berada dekat dalam open curly bracket. So, letak kat sini backslash n. Nampak tak? Mulakan backslash n. So, macam saya cakap tadi, backslash n dia akan pergi kepada next line tetapi mengikut kedudukannya. Maksudnya dia duduk dekat sini. Bila dia duduk dekat sini, bermaksud dia turun bawah. Turun bawah, baru paparkan my name is Mama Mila. Okay, saya cuba run. Okay, nampak tak dekat sini? Dia dah turun bawah dulu. Kenapa dia turun bawah dulu ni? Sebab apa yang dia jumpa adalah backslash n dulu. So backslash n kena turun bawah. Okay, kalau tak nampak fungsi dia dekat depan, saya letak di belakang backslash n. Ingat, backslash n tujuan untuk next line tapi dia berfungsi pada kedudukannya. Contoh, my name is Mama Mila, then saya jumpa backslash n. Backslash n ni turun bawah. Okay, so saya clear, run. Dia berfungsi pada kedudukannya. Okay, nampak tak dia dah turun? Sebab apa dia turun? Sebab selepas Mila ini ada backslash n. Katakanlah backslash n ni saya letak dekat my name. Dekat sini ada backslash n. Apa yang akan berlaku? Apa yang akan keluar? My name, dia keluar my name. Kemudian, turun bawah. Lepas tu is Mama Mila, turun bawah. Dia berfungsi pada kedudukannya. Kalau dia ada di sini, maksudnya dia akan turun bawah di sini. Saya akan cuba run. Awak tengok kesan dia. Okay, nampak tak? My name ada backslash n. Maksudnya selepas my name, dia akan turun bawah. Nampak ni, dia dah turun bawah. Lepas Mama Mila, backslash n. Lepas Mama Mila, dia akan turun bawah. Itulah kegunaan backslash n. Okay. Alright. Saya nak letak dekat sini pula. Backslash n. Apa yang akan berlaku? Selepas Mama Mila turun bawah. Lepas tu dia jumpa lagi. Turun bawah lagi. Dia ikut baca tu. Saya cuba clear, awak ni tengok hasil dia. Dia akan turun bawah sebanyak 2 kali. Nampak ni. Selepas Mama Mila, go to next line, dia turun bawah. Lepas tu jumpa lagi. Backslash n. Turun lagi. Kalau saya letak lebih daripada 2, saya letak 3, maksudnya dia akan turun, turun, turun. Macam tu. So awak boleh bermain-main dengan backslash n, print line nak letak kat mana, nampak tak? Tu fungsi dia. Apa berlaku kalau saya menggabungkan ln ni? Saya gabung. Saya gabung. So sama, kita kena pandai baca. Bila gabung, kita nampak dia akan keluar my name, lepas tu turun bawah, is Mama Mila, turun bawah, ada ln, turun bawah, jumpa lagi, turun bawah, turun bawah, turun bawah. Macam tu. So kita kena pandai baca dia. Okay, nampak tak berapa banyak turun bawah tu? Okay, cuba. Dia bagi masa 1 minit untuk cuba penggunaan backslash n dan juga print line dan cuba fahamkan fungsi dia. 1 minit. Ya saya. Saya guna Trinket tu. Bila saya run dia keluar hello world juga. Okey sama macam tadilah. Okey, kalau yang Trinket tu, okey sebab dia tak bagi kita tambah file asal ni. Okey, cuba okey.
Kan ada file, awak ada lebih daripada satu file kan, betul tak? Betul tak? Betul Ada madam. file. Okay, so awak cuba ni, pergi kat sini buang. Ada tong sampah ni buang. Sampai tinggal yang satu je yang tak ada tong sampah. Okay, lepas tu awak copy yang tadi tu letak kat sini. Letak dekat sini. Dia hanya detect yang first saja yang Madam perasan. Letak dekat main dia. Boleh? Try. Okay, letak dekat main. Dia tak nak baca yang file-file lain. Dia nak baca yang file yang first je. Okay, pergi yang dekat first tadi. Okay, ada masalah apa lagi yang lain? Dia bagi masa seminit untuk cuba ni. Okay, kalau ada masa lapang, guna modul ni buat tanpa perlu madam ada, boleh buat sendiri sebab dia memang ada guideline step by step, one by one. Nak dengan tak nak je. Okay. Ada lagi masalah lain? So kalau trinket maksudnya awak hanya ada satu sheet sajalah untuk awak display. Yang pertama ni saja. Bila buat file kedua, saya punya pun dia tak dapat detect. Dia hanya detect file yang pertama sahaja. Madam, macam mana saya tak jumpa pun yang tong sampah semua tu. Okay, boleh tak awak share screen? Oh, kejap madam. Macam dah boleh. Kejap. Okay, baik. Macam mana, boleh ke? Ni dah dekat pukul 10 dah tapi Medan nak habiskan sampai backslash T Boleh, madam. Okay, Alhamdulillah dah berjaya dah. Okay. Selesai, sekarang Madam akan ajar pula seterusnya adalah fungsi untuk backslash T. Okay, backslash T ni kalau dekat keyboard awak untuk tab tu, untuk jarak. Okay. Sekarang Madam tak buang print line dengan backslash N ni. Okay, dekat depan my name ni Madam nak tambah backslash T. Backslash T ni untuk tab. Maksudnya bila dia buka ni dia akan baca tab dulu, jarak. Madam clear, Madam akan run dulu. Madam buang dulu lah kot backslash N ni terlalu banyak kan. Buang dulu. Ada satu backslash N ni pun buang. Madam buat backslash N ni pun buang. Okay, kita tak mau banyak sangat nanti pening Okay, Madam letak dekat sini backslash N. Backslash N di sini. Okay. So ini ada backslash T dan Madam nak letak dekat mana lagi backslash T dekat sini. Backslash T tu maksudnya tab. Satu lagi, okay, run yang ni dululah. So nampak hasil dia. Kenapa dia ada jarak ni kat sini? Sebab ada backslash T. Kenapa selepas Mila dia pergi turun bawah? Sebab ada ln. Okay, kenapa lepas O dia turun bawah? Sebab ln tak ada tapi ada backslash n.
Okay. Lepas tu kenapa I study ni dia ada gap sebab dia jumpa backslash T. Okay, boleh nampak tak fungsi dia? Mesti kena ada sebab kenapa. Alright, itu sahaja penggunaan yang Medan nak explain pagi ini, iaitu penggunaan print line, backslash n dan juga backslash T. Okay, so yang ni kena practice. Okay, boleh? Medan stop recording dulu